Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قالت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesempatan untuk kita sambung pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah. Setelah lama juga kita tidak bersiaran langsung, insya-Allah kita akan sambunglah pada hari ini dan pada hari-hari yang berikutnya. Kita masih lagi dalam bab yang ke-28. Bab yang ke-28 yang menceritakan tentang ucapan Nabi SAW sebelum dan juga selepas makan. Termasuk pada hadis yang ke-180. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu ta'amun faqala udnu ya bunayya fasammillaha ta'ala wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Maksudnya diriwayatkan daripada Sayyidina Umar, diriwayatkan daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, bahawa beliau masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan baginda ada makanan. Dan Umar ni merupakan anak tiri Nabi SAW. Anak tiri Nabi, yakni anak daripada Sayyidatina Khadijah bersama dengan Abi Salamah. Bahawa beliau, yakni Umar bin Abi Salamah ini masuk menemui Rasulullah SAW dan di hadapan baginda ada makanan. Baginda pun berkata, hampirilah wahai anakku, baca bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makan terlebih dahulu makanan yang paling hampir denganmu. Ni hadis ni nak bagi tahulah pada kita, nak ceritakan kepada kita bahawa anak tiri Nabi SAW itu ketika mana berjumpa dengan Rasulullah, baginda mengajarkan adab-adab ketika mana makan kepada anak tirinya. Ketika mana makanlah, diajarkan adab-adab ketika makan kepada anak tiri baginda, yakni Umar bin Abi Salamah. Dia ada tiga perkara yang Nabi SAW ajarkan kepada Umar bin Abi Salamah. Yang pertama ni baca bismillah. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Dan yang ketiga, makan makanan yang ada di hadapan terlebih dahulu. Jadinya tiga perkara ini diajarkan diajarkan oleh Rasulullah kepada anak tirinya, Umar bin Abi Salamah. Makan dengan sebelum makan baca bismillah, kita dah huraikan sebelum ni. Jadinya kita hanya uraikan makan dengan tangan kanan dan juga makan makanan yang ada di hadapan. Jadinya makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan ni sebahagian ulama ada menyatakan perbuatan tersebut adalah sunat. Sebahagian ulama mengatakan perbuatan tersebut adalah sunat dan ada yang menyatakan wajib. So ada dua pandangan, sama ada sunat ataupun wajib. Sunat ataupun wajib, dua pandangan. Dan yang mengatakan wajib itu, yakni berdosa bagi sesiapa yang makan dengan tangan kiri sedangkan ia mampu makan dengan tangan kanan. Ni
Tapi kalau perbuatan sunat, maka kalau makan dengan tangan kiri, maka perbuatan tersebut adalah makruh. Perbuatan tersebut makruh. Makan dengan tangan kanan sunat, kalau makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri itu adalah makruh. Tapi bagi ulama yang berpendapat bahawa makan dengan tangan kanan itu adalah wajib, maka jikalau seorang itu makan dengan tangan kiri, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Tu. Tapi itu tidak termasuk bagi tangan kanan yang sakit dan sebagainya lah. Ada keuzuran tangan kanan, itu dikecualikan lah. Maka dibolehkan menggunakan tangan kiri untuk makan. Jadinya Imam As-Subuki mentarjihkan pandangan yang menyatakannya sebagai wajib kerana terdapat ancaman yang jelas daripada Nabi terhadap orang yang makan dengan tangan kiri, dan juga terdapat arahan daripada Nabi SAW. Jadinya Imam As-Subuki mentarjihkan pandangan yang mengatakan wajib makan dengan tangan kanan itu dengan berdalilkan sabda Nabi SAW, "Iza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa iza syaraba falyashrab biyaminih, fa inna syaitana ya'kulu bishimalih wa yashrabu bishimalih." Maksudnya, kata Nabi, apabila seorang daripada kamu makanlah dengan tangan kanannya. Apabila ia minumlah dengan tangan kanannya. Hal ini kerana sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Nabi SAW kata, kalau nak makan dengan tangan kanan. Kalau nak minum pun guna tangan kanan. Dan Nabi SAW kata, ini kerana sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya, dengan tangan kiri syaitan. Syaitan itu makan dengan menggunakan tangan kiri. Itu yang dalil bagi inilah, yang di pandangan yang mengatakan wajib makan menggunakan tangan kanan. Bagi pandangan makan dengan tangan kanan adalah sunnah, maka makan dengan tangan kiri hukumnya makruh. Bagi yang berpandangan makan dengan tangan kanan adalah wajib, maka makan dengan tangan kiri adalah haram. Yang saya sebutkan tadi, kalau yang berpandangan makan dengan tangan kanan itu sunnah, maka jikalau dia makan dengan tangan kiri hukumnya makruh. Tapi bagi orang yang berpandangan makan dengan tangan kanan itu wajib, maka jika dia melakukan perbuatan makan dengan tangan kiri, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Jelas. Tetapi dikecualikan jika terdapat keuzuran seperti tangan kanan sakit, luka dan sebagainya. Maka ketika itu tidaklah makruh atau haram makan dengan tangan kiri. Jadinya kalau contoh macam tangan kanan kita ini luka, tercedera dan sebagainya, tidak boleh untuk kita makan menggunakan tangan kanan. Maka dibolehkan untuk makan menggunakan tangan kiri. Kalau makan dengan tangan kiri tidaklah menjadi makruh maupun haram. Dia diharuskanlah, boleh. Menjamah makanan yang ada di hadapan. Jadi kita telah selesai untuk kita bincangkan hujahan berkenaan dengan makan dengan tangan kanan. Jadi kita nak tengok huraian untuk makan makanan yang ada di hadapan kita. Jadi macam mana kita nak faham makan makanan yang ada di hadapan kita? Menjamah makanan yang ada di hadapan kita, sebahagian ulama mengkhususkan adab tersebut bagi situasi apabila makanan yang ada di dalam talam atau hidangan sejenis sahaja. Jadinya untuk makan makanan yang di hadapan terlebih dahulu, ulama mengkhususkan makanan tersebut adalah makanan yang berada di dalam talam. Makanan yang berada di dalam talam ataupun dulang, dulang, dan lauk ataupun makanan ataupun hidangan itu adalah hidangan satu jenis sahaja, sejenis sahaja. Maka tidak ada keperluan untuk kita menghulur tangan kita melebihi kadar untuk mengambil makanan yang ada di hadapan kita. Jadi bila makanan tu dia dah makanan yang sejenis je dan ada dekat dalam talam, maka tak adalah kita nak ambil makanan yang berada di penjuru ataupun di melangkaui hadapan kita, tak perlu. Sebab makanan itu hanya satu jenis, makanan yang sama. Semua dalam talam itu adalah makanan yang sama, maka tidak ada keperluan untuk kita memanjangkan tangan kita untuk ambil makanan yang lebih jauh, tak perlu.
Adapun jika makanan yang ada atau yang terhidang terdiri daripada pelbagai jenis, macam kita ni orang Melayu lah. Orang Melayu ini biasanya makan kita ini lauk kita banyak. Kita ada nasi, kemudiannya kita ada pelbagai jenis lauk. Kita ada beberapa pilihan lauk. Maka tidak menjadi kesalahan ataupun tidak melanggari adab untuk kita itu menghulurkan tangan kita untuk mengambil makanan yang tidak berada di hadapan kita lah. Tidak menyalahi adab syarak untuk kita menghulurkan tangan bagi mengambil makanan lain yang tidak berada di hadapan kita kerana ada keperluan untuk berbuat demikian, bukan semata-mata kerana sifat gelojoh dan tamak. Jadinya ada keperluan untuk kita ambil makanan yang lain. Ada keperluan untuk kita ini ambil makanan yang lain sebabkan contoh sebagai situasi, kita dah ambil nasi, depan kita ada lauk, tapi kalau kita nak untuk kita gunakan hadis Nabi SAW katakan bahawa ambil makanan yang ada di hadapan kita. Tengok-tengok dekat hadapan kita itu hanya ada ikan kering, hanya ada sambal belacan. Takkan kita tak nak ambil makanan-makanan yang berada dekat depan kita yang lain. So kita ada pilihan. Yang situasi tadi itu, Nabi kata makan makanan yang ada di hadapan terlebih dahulu itu menunjukkan kepada ulama mengkhususkan kepada makanan yang hanya ada satu jenis hidangan sahaja. Tapi kalau macam kita ini orang Melayu, makanan kita ini banyak jenis. Makanan kita ini ada pelbagai lauk. Maka tidak melanggari adab dalam syarak. Tidak salah lah. Tidak melanggari adab kalau kita menghulurkan tangan kita untuk mengambil makanan yang lain. Itu bukan tanda kita ini gelojoh dan sebagainya, bukan. Sebabkan kita punya adat orang Melayu kita, uruf ataupun kebiasaan di Malaysia ini memang dihidangkan berbagai jenis lauk, maka tidak salah untuk kita mengambil makanan yang lain walaupun makanan tersebut bukan berada di hadapan kita. Toh tu makan tu berada dekat belah kiri ke, belah kanan ke, dekat belah hujung ke dan sebagainya, maka boleh untuk kita ambil. Tidak ada masalah. Tapi janganlah macam sampai terbongkok-bongkok, tak perlu. Kita hanya cakap mintalah, kalau kita makan beramai-ramai, minta boleh tolong hulurkan tak makanan tu, lauk tu. Itu lebih beradab lah untuk orang Melayu. Sebab ada keperluan untuk kita ambil makanan yang lain. Tetapi kalau lauk hidangan kita itu hanyalah hidangan satu jenis saja, maka tidak ada keperluan untuk kita menghulurkan tangan kita untuk mengambil makanan yang lain, tak perlu. Jadinya pengajaran daripada hadis yang kita boleh kongsikan pada hari ini, daripada hadis di atas kita dapat melihat cara didikan Nabi SAW terhadap anak kecil, iaitu didikan yang penuh kasih sayang apabila Nabi memanggil anak tirinya dengan panggilan hampirilah wahai anakku. Hampirilah wahai anakku, kata Nabi. Odnu ya bunayya. Nabi SAW panggil anak tirinya. Nabi SAW panggil anak tirinya dengan penuh kasih sayang. Udnu ya bunayya. Hampirilah wahai anakku. Dan secara amali atau praktikalnya, dengan adab-adab ketika makan, dijelaskan Nabi pada sesi makan, maka akan terus melekat dalam fikiran anak-anak tanpa perlu mereka menghafalnya. Nabi SAW panggil dengan penuh kasih sayang, maka anak tersebut, Umar bin Abi Salamah tadi, dia terus automatik dia akan terikut dengan adab-adab ketika mana makan. Itu yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, diajarkan kepada beliau. Dan yang keduanya, selain itu juga kita dapat mempelajari adab-adab yang perlu dipatuhi ketika makan, terutamanya mula makan dengan menyebut nama Allah. Mula makan dengan menyebut bismillah. Cukup itu, bismillah itu sudah mencukupi lah. Tapi kalau kita nak baca doa makan dan sebagainya, itu lebih baik. Tapi membaca bismillah ini cukup untuk untuk kita itu memulakan makan dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Dan makan dengan tangan kanan, makan dengan menggunakan tangan kanan. Dengan adanya adab-adab ini dapat membezakan kita dengan orang bukan Islam dalam tata cara makan. Ini beza kita ni. Beza kita umat Islam dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam, kalau dia nak makan, dia terus makan.
Dia tak ada nak sebut bismillah ke, tak ada nak makan tangan kanan ke. Dia makan menggunakan tangan kiri juga, sebab dia makan pakai 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 ni kan, garfu dengan pisau. Tangan kiri pegang pegang garfu, tangan kanan pegang pisau, dia potong. So dia makan, bila dia suap masuk ke dalam mulut dia menggunakan tangan kiri. Itu beza kita dengan orang-orang bukan Islam. Orang Islam ini memang diajari dengan, kita ini memang diajar dengan penuh adab, kita ini diajar dengan penuh hikmah. Sebabkan Islam itu merupakan way of life, merupakan cara hidup. Maka daripada sekecil-kecil perkara Islam ajarkan kepada kita sehinggalah sebesar-besar perkara. Walhal dalam bab makan ini adalah benda basic dan benda yang senang, benda yang mudah, tetapi tetap juga diajarkan bagaimana adab makan dengan betul. Diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita apakah adab-adab ketika makan dengan betul. Itu. Jadi setakat itu sajalah perkongsian hadis pada tengah hari ini. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.